Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Untuk topik kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan unemployment ataupun pengangguran. Sebelum kita teruskan, jom kita lihat apakah learning outcome yang anda akan perolehi setelah habis menonton video kali ini. Learning outcome yang ketengahkan dalam video ini adalah interpret unemployment in economy. So, saya gariskan dua dahulu untuk video ini, iaitu yang pertama, define the unemployment. Number two, at the end of this video, you'll be able to explain the types of unemployment. Okay, next is the first is definition of unemployment. So, apakah makna atau arti kata lain maksud unemployment? So, sebelum kita lebih lanjut berbincang berkenaan pengangguran atau unemployment ini, seharusnya sebagai pelajar awak perlu memahami apakah maksud unemployment itu. So, unemployment ini adalah bermaksud those individuals who do not currently have a job but who are looking for a job. Individu yang sekarang ni tiada pekerjaan tetapi mereka aktif mencari kerja. Okay, so ada beberapa istilah atau kita bagi terms yang kita kena faham, okay, kita kena tahu sebelum kita berbincang lebih lanjut berkaitan dengan unemployment. Yang pertama adalah labour force. Labour force adalah semua individu atau persons in the age group of 15 to 60 years ataupun older who are working, okay, orang tu yang bekerja ataupun dia aktif mencari kerja. Itu maksud labour force. Number two is discouraged workers. Discouraged worker is an individual who wants to work but who has been unsuccessfully for a long period of time in finding jobs and who has consequently given up on seeking for job. So discouraged workers ini adalah orang yang atau individu yang dia ingin bekerja tetapi setelah dalam tempoh masa yang lama dia gagal mencari kerja, so dia pun lama-lama give up untuk mencari pekerjaan. Okay, next adalah full employment. So full employment ni bermaksud all available resources in the economy are employed to produce goods and services. So maksud full employment ni bukanlah 100% orang bekerja, 100% working of labour force. No, maksud full employment ni adalah apabila sumber-sumber yang available semuanya telah employed untuk dihasilkan barangan ataupun servis, to produce goods and services. Next is underemployment. Maksud underemployment adalah who take on part-time jobs below their capability. So, sesiapa individu yang mengambil kerja part-time yang di bawah daripada kemampuan sebenar dia, okay? Tapi sebenarnya dalam masa yang sama dia mencari kerja tetap. So, selalunya orang yang misalnya dia ada master, PhD, tapi dalam tempoh dia mencari kerja tetap tu dia membuat kerja-kerja seperti cashier, jadi cashier, ada master tapi jadi cashier. Tu ini adalah contoh untuk orang under employment. So daripada dia remain unemployed, tidak bekerja, jadi orang yang under employment ni dia still bekerja walaupun bawah daripada dia punya capability atau bidang ataupun orang kata kelayakan dia. Ada master tapi kerja sebagai cashier. Itu contoh under employment. Okay. Next adalah berkaitan dengan types of unemployment. Jenis-jenis pengangguran. So, di sini ada 5 kesemuanya. Okay. Yang pertama adalah frictional unemployment. Yang kedua adalah structural unemployment, cyclical unemployment, technological unemployment and seasonal unemployment. Okay, so jom kita lihat apakah makna bagi setiap jenis-jenis unemployment ini. Okay, the first one adalah frictional unemployment. So, apakah itu frictional unemployment? Frictional unemployment adalah dia terjadi or occurs when people are between jobs
entering and re-entering the labour force. So, frictional employment ni terjadi apabila um, ada jarak antara um, orang yang kerja lama bertukar ke kerja baru ataupun untuk graduates yang baru lepas tamat belajar yang menanti tempoh untuk diambil bekerja, itu pun adalah penyumbang kepada frictional unemployment. So misalan people yang mencari pekerjaan ataupun position job yang lebih bagus, mencari pekerjaan atau gaji yang lebih baik. So daripada kerja lama, kerja A, daripada syarikat A dia berhenti kerja, so dalam tempoh dia mendapat kerja ke syarikat B di mana dia mendapat offer gaji yang lebih baik. So tempoh berkenaan adalah tempoh di mana berlakunya frictional unemployment. So yang number 2 adalah situation di mana uh, graduan yang baru sahaja selesai sesi pembelajaran dia, so dalam tempoh dia menanti panggilan untuk kerja, so mendapat kerja, so dalam tempoh tu adalah sebagai penyumbang kepada frictional unemployment. So frictional unemployment ni adalah sesuatu yang temporary. Okay, sesuatu yang berlaku dalam tempoh yang sementara. Okay, kemudian adalah number 2 is structural unemployment. Okay, dia berkaitan dengan struktur ekonomi sesebuah negara. So, structural unemployment ni terjadi atau berlakunya apabila ada perubahan struktur dalam ekonomi. Misalnya dulu negara tersebut dia lebih mementingkan struktur ekonominya berkaitan dengan agriculture. Okay, tentang pertanian. So dalam tempoh perubahan itu antara structural kemudian beberapa tahun akan datang 10 tahun kemudian struktur ekonomi negara itu berubah pula kepada manufacturing, iaitu pembuatan, sektor pembuatan. So apa terjadi? Pekerja yang dulunya bekerja dalam bidang agriculture adalah penyumbang kepada structural unemployment ini. Okay? Di mana skill mereka dalam agriculture itu sudah tidak diguna pakai lagi kerana sistem atau struktur ekonomi dalam negara tersebut sudah beralih kepada bidang pembuatan. Okey, begitu juga contoh seperti di gambar yang ada ini adalah change in labor intensive. Kalau dulu naik bas ada bus conductor, but nowadays we use mission ticket. So bus conductor ni sudah tiada kerja lagi, pekerjaan untuk mereka. Okay. Kemudian adalah technological unemployment ataupun unemployment yang terjadi kerana berlakunya teknik dalam production, dalam penghasilan sesuatu. Contoh yang ada, dahulu kala kita sekiranya kita ingin membuat surat ataupun membuat surat lah kan. So kita akan pergi kepada typewriter. So typewriter ni akan type machine, akan keluarkan surat semua. So zaman sekarang telah berlakunya perubahan teknologi hasil daripada globalization. So kita setiap orang sudah memiliki handphone ataupun smartphone, laptop, komputer peribadi sendiri. So kerjaya sebagai typewriter ini sudah tiada, sudah tidak popular lagi. So disebabkan berlakunya perubahan dari teknik production menggunakan teknologi, so berlakunya lah technological unemployment. Okay. Kemudian adalah cyclical unemployment. So cyclical unemployment ini berlaku disebabkan kekurangan kerja apabila berlaku downswing dalam business cycle ataupun berlakunya recession dalam business cycle negara tersebut. Okey. So untuk cyclical unemployment ni adalah sesuatu yang agak serius kerana jika dibandingkan dengan frictional. Kerana di sini berlakunya masalah ataupun macroeconomic problem iaitu recession. Di mana waktu recession adalah kebanyakan company, business terpaksa tutup operasi dan mereka terpaksa lay off dia punya pekerja. So cyclical ni boleh dikatakan sebagai serious unemployment problem, and also dia adalah involuntary unemployment, kan, sebab pekerja ini diberhentikan dengan keadaan yang tidak
rela lah, bukan sukarela. Okey. Dan tempoh untuk cyclical ini juga boleh dikatakan bergantung kepada situasi ataupun bagaimana kerajaan sesebuah negara itu ingin mengawal masalah recession negara tersebut. Okey. Next adalah seasonal unemployment atau unemployment yang disebabkan berlakunya perubahan musim, cuaca ataupun berlakunya perubahan dari segi fashion. Uh, Ianya lebih lebih terjejas ataupun beri impak besar kepada industri yang bergantung sepenuhnya dengan keadaan cuaca semasa. Misalan sebagai seorang fisherman, sebagai gambar yang gambar di dalam video ini, dalam slide ini, sebagai nelayan tidak berupaya untuk menangkap ikan di laut sewaktu musim tengkujuh. Di mana kita tahu seperti di negara kita Malaysia sendiri, ada waktu tertentu yang memang berlakunya musim tengkujuh, rainy day kan. So sebagai nelayan mereka tidak boleh mencari ikan. Mereka tak boleh turun ke laut untuk bekerja. So dalam tempoh tengkujuh tersebut mereka adalah penyumbang kepada seasonal unemployment. So berlakunya pula pengangguran disebabkan cuaca tadi. Okey, kalau di luar negara, sama juga macam pertanian. Sebab di luar negara misalnya di negara yang mengalami musim sejuk, so aktiviti pertanian dalam tempoh musim sejuk itu tidak akan berlaku. Pokok-pokok, kebun mereka semua tak boleh nak hidup kan, pokok-pokok tak boleh nak hidup. So berlakunya tempoh unemployment bagi petani dalam tempoh ataupun dalam musim sejuk tersebut. Okey. So, untuk kita um, um, senaraikan semula, ada 5 jenis unemployment, iaitu yang pertama frictional unemployment, structural unemployment, cyclical unemployment, technological unemployment dan juga seasonal unemployment. So, itu sahaja untuk video saya untuk kali ini dan terima kasih dan bye-bye.